Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naifah Nabihah binti Abdul Razak, kelas 3D. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai pendidikan keselamatan, kesihatan, makanan dalam kalangan kanak-kanak. Apakah yang dimaksudkan dengan definisi keselamatan? Definisi keselamatan merujuk kepada langkah-langkah yang dilaksanakan oleh individu atau kumpulan untuk mengelakkan kemudaratan seperti kemalangan, kematian atau kecederaan. Tanpa perlindungan keselamatan, kanak-kanak akan merasa takut, bimbang atau mudah terdedah kepada sesuatu yang memudaratkannya sama ada secara sedar atau tidak. Oleh itu, pihak tadika atau taska perlulah memastikan pergerakan kanak-kanak sentiasa diawasi dan jauh daripada bahaya. Selain itu, perabot mestilah selamat digunakan dan tidak menggunakan perabot yang rosak atau tajam. Bukan itu sahaja, bangunan kelas perlulah mendapat kelulusan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kesihatan dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat. Keselamatan dalam kawasan tadika atau taska. Keselamatan untuk kanak-kanak perlu mengambil kira kepada ruang, bahan dan alat yang terdapat di sekitar tadika atau taska supaya sebarang kemalangan atau kecederaan dapat diminimumkan di samping mengajar kanak-kanak self-regulate atau kawalan kendiri melalui persekitaran semula jadi tersebut. Keselamatan bilik darjah penting kerana ia adalah tempat untuk kanak-kanak berada sepanjang waktu persekolahan. Oleh itu, ia perlu dijamin tahap keselamatannya supaya murid-murid dan guru tidak berasa gusar ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Berikut merupakan ciri-ciri keselamatan dalam kelas. Yang pertama, mengawasi kanak-kanak. Guru sentiasa memantau dan mengawasi kanak-kanak ketika mereka bermain. Kanak-kanak yang terlalu lasak diberi perhatian yang lebih bagi mengelakkan sebarang pergaduhan. Yang kedua, menggunakan alatan permainan yang diperbuat daripada plastik. Ia boleh mengurangkan risiko kecederaan di kalangan kanak-kanak semasa bermain. Yang ketiga, terdapat peti pertolongan cemas. Yang keempat, lantai kelas haruslah sentiasa bersih dan kering. Guru sentiasa meneliti keadaan lantai prasekolah. Lantai harus kering dan bersih. Ini kerana kanak-kanak gemar berlari dalam kelas mereka. Lantai yang licin boleh mengundang bahaya kepada kanak-kanak. Seterusnya, berikut merupakan keselamatan di tandas. Lantai di dalam tandas mestilah bersih dan kering. Selain itu, guru dan pembantu sentiasa memastikan paip air, sinki dan pam tandas berfungsi dengan baik. Seterusnya, keselamatan di tandas adalah tiada bahan-bahan pencuci bertoksik yang disimpan di dalam tandas. Manakala yang terakhir, kanak-kanak disediakan alas kaki yang sesuai untuk ke tandas agar kanak-kanak tidak jatuh ketika ditandas. Tambahan pula, saiz tandas yang bersesuaian dengan kanak-kanak perlu diadakan di tadika. Berikut merupakan langkah berjaga-jaga yang perlu ada di dalam kelas. Yang pertama, alat pemadam kebakaran. Yang kedua, peti kecemasan. Yang ketiga, pagar keselamatan. Yang keempat, lokasi prasekolah yang selamat. Yang kelima, pintu utama atau tandas atau dapur hendaklah sentiasa ditutup. Dan yang terakhir, alat pengasan asap apabila terjadi kebakaran. Seterusnya mengenai penjagaan kesihatan kanak-kanak. Definisi kesihatan secara menyeluruh tidak hanya tertumpu kepada kesihatan fizikal tetapi merangkumi kesihatan mental. Mengikut Takrifan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, kesihatan adalah satu keadaan merangkumi kesihatan secara fizikal, mental dan sosial dan tidak hanya ketiadaan penyakit. Contoh penyakit adalah seperti kencing manis dan penyakit yang mudah diserang penyakit berjangkit yang lain.
Penjagaan kesihatan kanak-kanak perlu dititik beratkan kerana mereka mudah terdedah kepada jangkitan kuman dan penyakit berjangkit. Situasi kini di mana kedua ibu bapa terpaksa bekerja telah menyebabkan anak-anak mereka terpaksa dihantar ke pusat jagaan harian. Masalah kesihatan kanak-kanak seperti selesema, HFMD dan jangkitan pinworm antara masalah yang sering dihadapi oleh pusat penjagaan. Masalah selesema merupakan jangkitan pernafasan bahagian atas, manakala HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut adalah disebabkan oleh virus Coxsackie. Jangkitan pinworm pula, ia melibatkan jangkitan usus apabila kanak-kanak termakan telur cacing. Fungsi pencegahan penyakit terbukti dari dahulu lagi dapat mengekalkan penularan penyakit iaitu antara menjaga kebersihan diri, cuci tangan selepas sentuh permukaan tercemar, jangan menyentuh mata, hidung dan mulut dengan menggunakan tangan yang kotor boleh menjadikan punca penularan penyakit. Oleh itu, kita mestilah mencuci tangan dengan betul dengan menggunakan sabun dan air yang bersih. Selain itu, dengan melakukan aktiviti fizikal seperti berbasikal pada waktu petang, kanak-kanak dapat meningkatkan imunisasi badan mereka. Seterusnya, kita mestilah melakukan pemeriksaan doktor sekurang-kurangnya 3 kali setahun bagi mencegah penularan penyakit berjangkit. Justeru dengan memakan sayur-sayuran dan buah-buahan, kanak-kanak dapat mencegah penyakit. Hal ini kerana sayur-sayuran dan buah-buahan kaya dengan vitamin. Tip penjagaan kesihatan kanak-kanak. Yang pertama, rambut. Mestilah membasuh rambut kanak-kanak menggunakan syampu, kemudian keringkan dengan betul serta sikat rambut kanak-kanak dengan kemas. Yang kedua, kuku. Kuku merupakan tempat kuman dan bakteria menyebarkan penyakit dalam badan kita. Pastikan kuku kanak-kanak bersih dan pendek. Yang ketiga, kulit. Gosok badan kanak-kanak ketika mandi menggunakan sabun untuk membersihkan sel kulit mati. Yang terakhir, gigi. Gosok gigi kanak-kanak menggunakan ubat gigi bagi mengelakkan terjadinya karang gigi dan rongga nafas berbau. Pendidikan makanan kanak-kanak prasekolah. Makanan penting kepada kanak-kanak kerana ia terdiri daripada semua kumpulan diet untuk pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Kanak-kanak memerlukan protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral yang mencukupi. Amalan pemakanan yang sihat perlu diterapkan sejak usia muda akan mempengaruhi corak dan status pemakanan apabila kanak-kanak dewasa. Amalan pemakanan sihat kepada kanak-kanak. Piramid Makanan Malaysia merupakan satu panduan mudah bagi individu mempelbagaikan makanan harian mengikut jumlah saja yang disarankan. Piramid Makanan Malaysia mempunyai gabungan 5 kumpulan makanan yang diletakkan pada 4 aras. Selain daripada jenis kumpulan makanan, piramid makanan juga menyatakan jumlah saja yang disarankan untuk diambil dalam sehari bagi setiap kumpulan makanan. Secara ringkasnya, perubahan besar dalam piramid makanan Malaysia adalah seperti kumpulan sayuran atau buah-buahan diletakkan pada dasar piramid. Yang kedua, kumpulan karbohidrat terletak di tangga kedua. Yang ketiga, saranan pengambilan 6 hingga 8 gelas air kosong setiap hari. Sebagai pengandalian makanan yang bertanggungjawab, kita mestilah berpakaian bersih, memakai apron, memakai sarung tangan pakai buang, kuku mestilah pendek dan bersih, tidak memakai alat perhiasan dan juga mestilah menanggalkan baju luar menutup kepala atau apron apabila ketandas. Kenapa pemakanan penting kepada kanak-kanak? Kerana kanak-kanak memerlukan tenaga dan nutrien yang cukup supaya dapat menyempuh perhatian dalam proses pembelajaran. Selain itu, ia dapat mengoptimumkan potensi kanak-kanak untuk mencapai kejayaan. Kekurangan pemakanan sederhana dan kelaparan akan mengganggu proses pembelajaran kanak-kanak. Ini sahaja pembentangan daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah.
Yang buruk itu datang daripada saya. Sekian, terima kasih.